Daruratan ay wa dzalika alwajib sabitun subuta daruratin, imma subuta daruratin. Okay. Ataupun boleh juga kita i'rab dia menjadi hal. Daruratan di i'rab menjadi hal. Kalau takdirha macam mana? Wa dzalika ay wa dzalika alwajibu thabitun hala kaunihi daruriyan. Hal keadaannya itu daruriyan, jadi dia hal. Ataupun dza daruratin, samalah. Ataupun boleh juga di i'rab mansub ala naz'il khafid, dibuang harah jar. Ai wa dzalikal wajibu thabitun hala kauni thubutihi bid darurah. Jadi sabitun bid darurati. Jadi ada harah ba harah jar yang dibuang, maka dia pun menjadi mansub kerana dibuang haraf jar, dipanggil mansubun ala naz'il khafid. Tapi bacanya daruratan lah. Bacanya daruratan. Kemudian wajah i'rabnya boleh macam-macam i'rab. Lagi mana maknanya sah, idza sahhal makna sahhal i'rab. Okey. Yang penting tanda biar baris itu betul. Jadi sekurang-kurangnya bila orang tanda baris betul tu, kita tak baca, tak huraikan i'rab pun, kita tidaklah salah. Makna orang tak tahu, kita tak tahu. Tapi kalau kita baca baris salah, orang tahu lalu, kita tak tahu. Nampak tak? Baik. Imma daruratan. Wajib itu sabit. Sabit hal keadaannya dengan darurah. Wa huwa apa? Jadi sabit ni wajib itu terbagi dua pula. Wajib daruri, wajib nazari. Yang pertama imma daruratan, wa dzalika imma daruratan. Perkara yang tidak terima akal ni tiada, tak terima akal, tak ada. Mesti akal menghukumkan dengan ada. Yang kita panggil sebagai wajib ini sama ada dia itu daruri. Maknanya tak perlu fikir panjang, memang akal dengan segera menghukum dengan benda itu mesti ada. Itu dikatanya wa huwa ma la yahtajul aqlu fi idrakihi ila la yahtaju ila ta'ammulin wala nadharin, iaitu perkara yang tidak perlu, tidak berhajat oleh akal pada memahaminya, tidak perlu kepada ta'ammul, tak perlu kepada fikir panjang, wala nadharin, dan penelitian. Akal tak perlu fikir panjang-panjang dah, tak perlu fikir lama-lama dah, memang terus akal dapat hukum. Contoh katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruang bagi jirim. Mengambil ruang bagi jirim. Itu contoh perkara wajib. Mana? Jirim. Apa hukum mengambil ruang bagi jirim? Hukum akal dia apa? Wajib ke, mustahil ke, harus? Bila kita kata sesuatu itu jirim, itu dia dengan keadaan dia itu jirim, tak, hukum dia apa? Nisbah mengambil ruang bagi jirim mesti. Akal tak boleh terima ada jirim yang tidak ada tempat, tidak ada ruang yang kewujudannya wujud. Ada. Jadi benda ini maklumlah, kalau kata benda tu ada, mesti ada di mana. Tengok elok-elok. Sini pengarang menggunakan jirim. Jirim ni khusus, bukan maujud, kerana maujud tu lebih umum. Jirim ni merujuk kepada zat makhluk sahaja. Zat makhluk sahaja yang kita panggil sebagai dia jirim. Adapun Allah Ta'ala, Allah zat dia bukan daripada jenis jirim. Nampak? Jadi
tidak termasuklah zat Tuhan, maka zat Allah tidak mempunyai ruang, tidak mempunyai tempat itu mustahil ke? Tak. Kerana apa? Kerana yang wajib mengambil ruang dan bertempat itu ialah jirim. Zat Allah bukan daripada jenis jirim. Nampak? Ya, faham situ dulu. Nanti dalam mukhalafah akan dibincangkan lagi, dalam bab-bab sifat lain akan dibincangkan lagi. Okey, sebab itu kena tengok elok-elok. Kata hayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruang bagi jirim. Bila jirim dia itu zat makhluk, mesti dia ada tempat dia. Manda ini, hukum ini bila kita dengar, kita segera akal kita dapat faham tanpa perlu fikir panjang. Tak. Kita kata apa? Zaid mesti ada di mana-mana. Di dalam masjid ke, di luar masjid ke. Apa lagi? Malaikat. Hatta benda jirim yang kita tak nampak sekalipun. Zat yang kita tak nampak sekalipun. Malaikat daripada makhluk kan. Dia ada jirim juga. Dia berjisim, tapi jisim yang bukan daripada jenis kita ini. Jismun kathif. Objek yang legap, bukan. Dia daripada jismun latif. Kita panggil halus. Orang panggil makhluk halus. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat dicapai dengan mata. Jadi ada tempat tak? Malaikat ada tempat. Malaikat yang duduk berjalan mencari majlis ilmu, malaikat yang duduk di langit pertama, langit kedua, malaikat yang menjaga pintu-pintu langit, malaikat yang bertawaf di mata. Ada tempat lah. Ada tempat. Hatta roh kita sekalipun ada tempat. Roh kita ketika dihidup duduk dalam badan kita. Jadi mengambil ruang bagi jirim itu hukumnya wajib. Dengan makna akal tak terima ada jirim yang tak ada tempat. Ada jirim yang tak ada tempat. Tempat dengan maksud dia mengambil kadar daripada diri dia. Kadar dirinya duduk pada sesuatu. Okey dah. Wa ma'na tahayyuzi. Okey, dia kata apa makna tahayyuz pula? Kata tahayyuzi lil jirmi, kan apa makna tahayyuz? Akhdhu dhatihi qadran minal faraghi. Mengambil zatnya, zat jirim, satu kadar daripada ruang kosong. Mengambil jirim itu satu kadar daripada ruang kosong. Itu makna tahayyuz, mengambil ruang. Meja ini ada tempat dia. Kita mengambil ruang kosong yang ada dalam masjid ini, maka kita boleh duduk. Ruang yang orang telah diisi oleh sesuatu objek legap lain, kawan kita duduk sebelah kita. Tempat kawan kita duduk tu tak boleh dah kita nak duduk situ. Sebab apa? Sebab telah diambil oleh jirim dia. Maka jirim kita tak boleh nak duduk tempat dia tu. Duduk atas boleh, atas dia boleh, tepi dia boleh. Tapi di tempat yang berada tu tak boleh. Kalau macam ingat kan, kalau budak tadika sekolah kan, dia kena fill in the blank kan, atau tarik objek tu duduk dalam ruang kan. Ada ruang kosong 4 segi. Ambil objek 4 segi letak situ. So tak? Jadi objek lain boleh duduk, tak boleh duduk dah. Benda asah je ni, benda asah Tapi benda asah ni kadang-kadang bila kita tak faham elok, kita boleh pula menafikan benda yang berkaitan dengan akidah, menyebabkan akidah kita jadi salah. Kita kata Tuhan tu mesti ada tempat juga contohnya. Kerana setiap yang ada bertempat. Tidak ada yang kata setiap yang ada bertempat. Di kalangan ahli millah lah, ataupun di kalangan akidah ahli sunnah tak ada. Bertempat dengan makna mengambil ruang. Faham situ? Bertempat dengan makna mengambil ruang daripada kosong, ataupun dia ada nisbah bagi sesuatu yang lain. Okey. Tadi tahayyuz tahu dah makna dia. Wal jirmi, wal jirmu lah. Wal jirmi, wa ma'nal jirmi. Wa ma'na al jirmi. Dan makna jirim pula. Okey, itu makna tahayyuz. Ataupun wal jirmi itu kita boleh kata
ataf pada makna tahayyuzi wa makna al-jirmi boleh, ataupun kita nak jadi jumlah baru mubtada pun boleh, wal jirmu, ataupun wal jirmi dengan makna wa makna al-jirmi. Okey, ataupun wal jirmu pun boleh. Apa dia jirim? Kullu ma mala'a faraghan, setiap perkara yang memenuhi ruang, memenuhi kosong. Setiap yang memenuhi kekosongan, jirim lah. Setiap yang memenuhi kekosongan. Kasyajari, seperti pokok, tu contoh jirim. Wal hajari, dan juga batu. Wa ajsadil hayawanati, dan jasad-jasad tubuh-tubuh haiwan. Itu semua dipanggil sebagai jirim belaka. Jadi istilah jirim tu umumlah kalau dia bergabung, bergabung daripada beberapa jirim-jirim, dia panggil sebagai jisim pula. Macam awak belajar dalam sains lah, jirim dan jisim kan. Yang ada mass dan ada weight, ada apa, berat tak, yang ada berat, ada ruang, itu semua jirim pula. Okey. Kemudian itu satu, wajib daruri. Wa imma nadharan, ada yang wajib nadhari. Wa imma nadharan, sama ada wajib itu pula dia wajib nadhari. Apa dia wajib nadhari? Wa huwa ma yahtaju fi idrakihi ila ta'ammuli wan nadhari, iaitu sesuatu yang berhajat pada memahaminya, kepada memerhati dan menilik. Perkara wajib yang nazari nisbah kepada nazar. Nazar tu makna pemerhatian dan penilikan. Tilik akal maksudnya. Maksud tilik sini tilik akal, perhati akal, bukan makna tengok dengan mata. Jadi sesuatu yang wajib nazari ni kita kena mikir sikit, kita kena tenung sikit, kena mikir sikit. Dia tak macam wajib daruri tadi. Wajib daruri tu senang aja, akal reti terus faham. Ini nak kena faham, nak kena terima akal tu pada permulaan lah. Kalau kadang-kadang perkara ini bila dah tertanam rasikhah dalam akal, dia tak payah fikir pun. Macam kita tahu Tuhan itu bersifat dengan kidam. Orang yang beriman memang kerana diulang-ulang dia jadi lekat. Perkara yang asalnya nazari dah jadi macam daruri nisbah dia. Itu lain cerita. Tapi pada asal nak memaham makna itu perlu kepada nazar. Maka perkara itu dipanggil wajib nazari. Kal qidami li maulana jalla wa azza, seperti sifat qidam bagi Tuhan kita yang maha agung maha tinggi. Qidam nisbah kepada Allah. Apa hukumnya? Wajib ke, mustahil ke, harus? Kalau mustahil makna akal tak boleh terima. Qidam harus makna boleh jadi qidam, boleh jadi tak qidam. Wajib mesti, tentu Allah bersifat dengan qidam. Sekira-kira tidak terima akal, Tuhan tidak bersifat dengan qidam. Itu makna, faham molek makna wajib. Okey. Jadi macam mana kita nak mentakrirkan ataupun apa yang berlaku bila kita terima satu pernyataan bahawa wajib qidam bagi Allah. Maknanya kita meletakkan subutul qidam, sabit qidam bagi Allah, hukumnya apa? Wajib. Jadi bila diterima akal kita, proses dia akan kena fikir, apa dalil dia? Kita akan tanya dalil. Apa bukti Tuhan ni mesti qadim, mesti sedia? Itu berhajat kepada nazar tu, berhajat pada tilik. Tak? Maka kita susun dalil. Kalau Tuhan itu tidak sedia, nescaya dia baharu. Bila dia baharu, tentu dia kewujudannya didahului oleh tiada. Bila begitu, semasa dia tiada, tentu ada yang mengadakannya, yang asalnya tak ada. Kerana bila kita kata tidak qidam, tidak, Tuhan bukan qadim, Tuhan tidak sedia, makna Tuhan baharu. Apa makna baharu? Baharu maknanya
wujudnya itu didahului oleh ketiadaan, maka masa tiada tu tentu berhajat kepada yang lain untuk mengadakannya. Nampak? Padahal dia Tuhan. Tuhan berhajat pula kepada yang lain untuk mengadakan. Boleh terima akal ke? Tak boleh terima. Maka akal memutuskan bahawa perkara ini tak terima, tidak menerima akal ketiadaan. Bukannya, maknanya kidam itu mesti. Akal tak boleh terima tidak kidam. Akal tidak boleh terima tidak kidam. Lain. Okay, wal mustahil, kemudian mustahil pula. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak ditasawur pada akal, yang tidak ditasawur pada akal wujuduhu, oleh ketiadaannya, akan ketiadaannya. Yang tidak ditasawur pada akal akan ketiadaannya. Akal tidak boleh nak memikirkan benda itu akan wujudnya. Saya salah sebut tak? Akal tak boleh terima kewujudannya. Akal tidak boleh menerima kewujudannya. Tak boleh terima ada dia. Itu benda mustahil. Akal tak boleh terima ada. Macam mana ada, tak boleh ni. Atau akal tak boleh terima sungguh pun. Akal kata tak betul. Tak boleh terima ada atau sungguhnya. Dua pula. Tak boleh terima itu perkara mustahil. Yang mustahil juga terbahagi kepada dua. Imma daruratan kata'arril jirmi 'anil harakati was-sukun, seperti sunyi. Ta'arri ni makna sunyi, kosong, sunyi, jirim daripada gerak dan diam. Jirim, gerak pun tidak, diam pun tidak. Ini contoh bagi perkara mustahil. Boleh ke tidak akal kita terima bahawa sesuatu jirim itu dia gerak pun tidak, diam pun tidak dalam masa yang sama? Akal akan hukum macam mana? Akal akan hukum tak boleh terima. Tak boleh terima oleh akal, tu panggil mustahil. Jadi jirim yang tidak bergerak dan tidak diam dalam masa yang sama, bergerak pun tidak, diam pun tidak, orang panggil benda itu mustahil. Mustahil. Jelas itu bila dengar tu kita terus dapat faham, tak perlu fikir panjang-panjang. Bola tak, bola. Awak tengok World Cup sini, bola itu dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Boleh terima ke? Tidak. Ketika dia sedang disepak oleh Messi, maka dia bergerak dan dia tidak bergerak dan tidak diam, ataupun dia bergerak dan diam, sama, mustahil juga. Tak bergerak dan tak diam pun mustahil, bergerak dan diam pun mustahil. Jadi contoh ni contoh aja, tamsil aja, maknanya ambillah apa-apa contoh pun sama aja. Okey. Wa imma nadharan, sama ada mustahil itu mustahil nazari pula. Kasyariki lillahi ta'ala, kasyariki lillah, seperti sekutu bagi Allah. Seperti sekutu bagi Allah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Letak satu lagi tanda dash. Jumlah tanzihiyah itu, mu'taridah itu, dia tu jumlah tanzihiyah itu, sebelum tu ada dash kan, sebelum ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, lepas kabira letak sekali lagi. Okey. Contoh mustahil nazari apa dia? Contohnya ialah sekutu bagi Allah. Sekutu ni makna Tuhan lain lah, yang menyamai Allah, sekutu bagi Allah. Hak ni apa hukum akal? Apa hukum akal? Nampak? Akal hukum dengan apa ni? Dengan mustahil. Adanya Tuhan selain pada Allah, boleh terima akal tak? Tak boleh terima akal. Akal tak boleh terima ada Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan lain itu dipanggil perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Jadi hukum dia istihalah.
apa? Istihalah. Ni kalau orang mengaji kitab-kitab Jawi kan, kalau mengaji kok Melayu kita, dia bezakan antara hukum akal, akal hukum. Hukum akal dengan akal hukum. Itu bahasa je tu. Lain tu Hukum akal kena kepada al-wujub wal istihalah wal jawaz. Kena kepada hukum tu sendirilah. Hak mula-mula tadi kan, pada minggu lepas dia kata a'lam anna hukmal aqli yanhasiru fi thalathati aqsam, al-wujub wal istihalah wal jawaz. Tiga ni kan dipanggil hukum akal. Lepas tu wajib itu apa yang akal hukum. Jadi beza antara hukum akal dan akal hukum. Jadi kita jangan keliru lah. Keliru. Orang tanya, hukum akal dan akal hukum sama ke tak? Dia kena, itu juga nazari je. Dia fikir. Okay. Akal hukum akal. Apa macam tulis tak? Tak. Kena kepada dua yang berbeza. Hukum akal tu kena kepada hukum sendiri. Wujub, al-istihalah, al-jawaz. Akal hukum, iaitu benda yang akal tu hukumkan, kena kepada benda yang berhukum tu. Benda, apa benda? Al-wajib, benda yang bersifat wajib, benda yang bersifat mustahil, benda yang bersifat haram. Jadi asyarik lillah ini, sekutu bagi Allah itu akal hukumkan dengan mustahil. Jadi ada dia tu mustahil, tak terima akal. Ta'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, an dzalika uluwan kabira, daripada demikian itu setinggi-tingginya dan maha besar Tuhan. Uluwan kabira, Allah Taala sama sekali tak ada baginya sekutu. Itu jumlah tanzihiyah lah. Fa inna, kenapa sekutu bagi Allah ni mustahil daripada kategori nazari? Fa inna istihalata syariki lillahi ta'ala la tudraku illa ba'dan nazari. Kerana kemustahilan sekutu bagi Allah tidak dapat difaham reti, la tudraku, tidak dapat ditasawur dan difaham reti illa ba'dan nazar, kecuali setelah kita gunakan akal dan fikir. Walaupun kita i'tikad dah kan, kita bukan ikut kepada apa yang dipegang ataupun dalam keimanan kita tu. Tu orang tanya, ada tak sekutu bagi Tuhan? Kita tak perlu fikir panjang pun, memang kita kata mustahil, Tuhan lain itu mustahil. Tapi dia dari segi pengklasifikasian, dia termasuk daripada yang mustahil nazari. Kerana nak sampai kepada kita yakin tiada sekutu bagi Tuhan tu, pendalilannya semata-mata melihat kepada akal, dia perlu kepada penghujahan. Itu maksud dia. Jangan awak kata maknanya boleh kita tak percaya ke, atau kita kena gunakan akal dulu. Dah, orang beriman wajib kena percaya dah. Cumanya siapa tak ada kitab tu, okey, kalau kitab boleh ambil. Cumanya dari segi proses kita nak hukum tu, semata-mata melihat kepada akal, perlu kepada susun dalil. Maka perkara itu dipanggil mustahil nazari. Mustahil nazari. Macam mana? Nanti kita akan sebut lepas ni kan, dalam pembincangan tentang sifat-sifat Allah Taala. Adakah di sana apa hukumnya sekutu selain daripada Allah? Makna Tuhan lain, apa hukumnya? Kalau kita fikir betul-betul, kalau ada Tuhan selain daripada Allah, nescaya tidak sunyi sama ada kedua-dua Tuhan itu sama-sama kuat. Memanglah kata kalau ada dua Tuhan, makna dua-dua tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila begitu, sama ada mereka bersepakat nak menjadikan atau berbalah. Setiap daripada andaian berpakat ataupun berbalah ni akan bawa kepada lemahnya, membawa kepada sifat lemah. Walhal Tuhan tidak sama sekali bersifat dengan lemah. Itu dalam sifat wahdaniyah nanti akan dibincangkan. Okey. Baik. Kalau ada dua Tuhan akan jadi kacau.
Siapa nak jadi ni? PM nak seorang je. Duduk berebut-berebut. Sebab apa? Sebab kena ada seorang je lah. PM. Dia tak mahu PM tepi dah. PM sungguh. PM tepi kena jawab. Ni PM sungguh. Nak seorang je. Kalau tidak, hara. Habis resah. Bila nanti dah. Selesailah satu babak dalam episod politiknya. Tapi maknanya, itu pun makna nak takbir hak Malaysia ni. Apatah lagi alam semesta yang begitu luas, begitu hebatnya, tentu yang ada yang mendabbir, khaliqil mukawwin, iaitu Allah Azza wa Jalla. Okey. Jelas. Wal jaizu, dan yang jaiz pula, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh, sesuatu yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Akal menghukumkan adanya pun boleh, tak adanya pun boleh. Sah dengan maksud apa? Boleh terima kedua-duanya ala sabilil badaliyah, dengan cara gilir lah. Bukan makna sekaligus. Sekaligus dia akan jadi mustahil juga. Dia ada dan dia tak ada. Itu mustahil. Kelas hari ni ada ke tak? Kelas hari ni ada dan tak ada. Macam ni. Hak nasa je tak boleh berlaku ada dan tak ada dalam satu masa. Jadi maknanya boleh terima. Bukan maksud berlaku kedua-dua tu sekaligus. Jadi haruh ni menerima ada dan menerima tiada. Dan perkara yang haruh pun terbahagi pada dua juga. Imma daruratan, sama ada haruh itu harus yang daruri, ka harakatil jirmi au sukunihi, seperti gerak jirim dan juga diamnya jirim. Diam tu maknanya tak bergerak. Itu contoh. Okey, jadi jirim, hukum dia ni bergerak, bagi dia hukumnya harus. Mana dia bergerak. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Tak payah fikir panjang-panjang. Bola itu sedang bergolek, bola itu bergerak. Boleh terima tak? Boleh terima. Bola itu diam, tidak bergerak. Boleh terima tak? Boleh terima. Itu kita dapat faham dengan akal tanpa perlu fikir panjang. Itu harus, yang dipanggil harus daruri. Wa imma nadharan, sama ada nazari, harus yang jaiz nazari. Ka ta'dhibil muti'i wa ithabatil 'asi, seperti mengazabkan orang yang buat taat dan memberi pahala orang buat maksiat. Tuan Syekh kita ambil contoh yang maknanya contoh hak masuk dalam perkara keimanan dah ni. Perkara yang harus al-jaiz fi haqqihi ta'ala ni. Apa dia? Harus mengazabkan, yakni Allah mengazabkan al-muti', orang yang berbuat taat. Wa ithabatil 'asi, harus Allah memberi pahala kepada orang yang membuat maksiat. Apa hukum? Boleh terima akal tak? Kita hak mengaji ni kata memang gitu. Tiba-tiba bila isu berkaitan Allah mengazabkan orang buat baik, Allah memasukkan orang mukmin dalam neraka, contohlah Allah berbuat zalim dan semua ni, rupa-rupanya masih ada di kalangan yang faham bahawa mesti Tuhan beri pahala kepada orang buat baik dan mesti Tuhan mengazabkan orang buat zalim. Kalau tidak, Tuhan jadi zalim. Jadahan ni awal-awal perbincangan tentang hukum akal. Tiba-tiba dalam masalah Tuhan zalim atau tidak, contoh-contoh yang mereka datangkan tu menunjukkan seakan mereka tak faham hukum asas berkaitan hukum akal. Sekarang ni perbincangan ilmiah, perbincangan tentang usuluddin berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah Maturidiyah. Perbincangan tentang hukum akal. Tiba-tiba bila hurai pula menunjuk contoh yang diberi menunjukkan mereka tak faham hukum akal, wajib, mustahil, haruh. Bila tanya boleh ke tidak Allah Ta'ala nak mengazabkan orang yang buat taat, mana boleh?
zalim Tuhan. Mana boleh zalim Tuhan? Orang tanya tentang hukum akal, orang tak tanya berlaku atau tidak. Faham? Tiba-tiba tak boleh nak faham antara dua istilah zalim satu, yang kedua istilah harus tak harus tu. Hatta di kalangan orang mengaku Asy'ariyah sekali pun, nampak tak? Ahli kalam sekali pun. Jadi tu kata jangan nampak, jangan ingat benda ini mudah. Ya mudah je, saya tidak takutkan dengan payah, dia sebenarnya mudah saja. Tapi pemahaman tu kena faham elok-elok. Kena faham elok-elok. Dia bukan benda payah, benda yang tak payah sebenarnya, tapi kena dengan cara penghuraian dan pemahaman, faham betul-betul. Insya-Allah tu tak akan marilah apa-apa orang nak uji pun kita akan boleh selesaikan dengan pemahaman yang betul. Syarat kena faham betul-betul. Kalau tak faham tanya lalu. Tak faham tanya segera, tanya selalu. Okey. Baik. Okey, dia bagi contoh perkara harus yang nazari. Sebab tu dia masuk dalam nazari. Sebab apa? Sebab benda ini perlu kepada penghujahan dan susunan dalil. Apa hukum Allah mengazabkan? Apa dari segi akal? Apakah hukum dari segi akal Allah mengazabkan orang yang buat taat? Orang alim, orang soleh, zuhud, tak buat dosa langsung, buat pahala, buat amal soleh je. Tiba-tiba Allah nak memasukkannya ke dalam neraka. Tuhan nak azab dia. Apa hukum dari segi akal? Boleh ke tak? Kena faham lah. Kena faham. Pertamanya, akal boleh terima tak perkara tu? Itu maknanya akal boleh terima tak bahawa Allah dia boleh buat apa setiap perkara kan? Perbuatan apa yang Tuhan nak buat bebas. Allah Ta'ala bebas. Yakhluqu ma yasha. Tuhan boleh buat apa yang dia nak. Maka fa'alul lima yurid. Dia sangat membuat apa yang dia nak. Faham daripada umum kudrat Tuhan, Tuhan boleh buat apa saja. Maka apabila kita kata tak boleh ataupun terhalang, tak boleh terima akal, dengan maksud tak boleh terima akal, mustahil akal Tuhan mengazabkan orang buat taat, maka kita yang sebenarnya tak faham hukum akal. Nisbah perbuatan Tuhan, tidak ada sesuatu yang menyekat Tuhan buat apa yang dia nak. Faham tak? Kok mana tak ada sesuatu yang menghalang? Kalau Tuhan terhalang membuat apa yang dia nak, makna Tuhan ada halangan, makna Tuhan tidak bebas, makna Tuhan bukan Tuhan lah. Sebab perbuatannya ada halangan. Faham? Maka sudah tentu perbuatan Tuhan ni tidak ada sebarang halangan, ikut dia nak buat. Bila begitu timbul soalan contoh macam ni, ta'dzibil muti', memberi azab kepada orang yang buat taat. Boleh tak? Boleh akal. Harus pada akal. Orang yang buat maksiat sepanjang daripada hidup sampailah ke mati, maksiat je buat, tak ada taat pun dia buat. Andai katalah, boleh tak Allah Ta'ala nak memasukkannya dalam syurga, Tuhan nak beri pahala? Boleh. Pada hukum akal, harus pada akal. Kenapa? Hak Tuhan nak buat apa yang dia nak. Apa kerja kita nak halang Tuhan? Apakah ada hak bagi selain Allah nak menghalang Tuhan kena buat gini? Tak ada. Kalau ada halangan, makna Tuhan tidak membuat dengan bebas. Faham? Maka dia tertegah, dia tertahan. Maka bukan Tuhan lah. Sebab dia masih ada sesuatu yang dapat menahan kehendaknya. Okay. Kita faham gitu? Soal yang adakah bagaimana yang akan berlaku, itu soalan lain. Itu persoalan isu lain tu. Adakah Allah akan mengazab orang yang buat taat? Tuhan takkanlah. Sebab apa? Tuhan tak akan buat gitu. Sebab Tuhan dah janji tak nak buat begitu. Dan Tuhan dengan kerahmatannya, Tuhan tak mau buat gitu. Nampak? Jadi itu pilihan Tuhan. Maka perkara yang asal hukumnya harus tadi, berubah jadi, kira panggil apa? Jadi
wajib aradi, wajib yang mendatang. Apabila Tuhan menentu, jadi pada hukum akal yang asal, perkara itu harus. Tapi Tuhan kata bila buat baik Tuhan akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan akan diperlihatkan dan Tuhan akan balas. Jadi itu janji Tuhan. Maka berubah melihat kepada ta'alluq iradat dan perbuatan Tuhan, dia berubah jadi wajib yang aradi, wajib yang mendatang. Arid, hukum wajib itu mendatang. Kerana apa? Melihat kepada janji Tuhan. Melihat kepada janji Tuhan, pasti Tuhan pasti Tuhan akan membalas orang yang buat baik dengan kebaikan. Pasti Tuhan balas itu hukumnya hukum syarak, melihat kepada janji Tuhan. Faham Melihat kepada janji Tuhan. Bukan hukum akal. Hukum akal Allah Ta'ala harus belaka buat. Beza tu. Jangan terkeliru pula. Jangan balik lagi kita kata tak apa, jom kita berfoya-foya, duduk di Uniza dengan pantai yang indah. Kita berdating lah dan berfoya-foya lah. Sebab apa? Sebab orang buat jahat pun Tuhan akan beri pahala. Jangan faham kot tu. Hukum akal ni ialah pada menentukan sesuatu tu boleh tak boleh. Apa nisbah perbuatan Allah dengan perbuatan tu. Tu je. Tapi Tuhan akan buat macam mana? Tuhan buat sebagaimana dia akan katalah. Ada orang yang buat baik dia akan balas baik. Orang yang buat kejahatan dia akan hisab dan akan berikan seksaan yang sesuai setimpal kalau tidak diampunkan. Nampak? Jadi kena bezakan antara dua hukum ni. Hukum akal dan juga hukum nisbah kepada syarak, iaitu janji Tuhan. Maka perkara yang harus pada asalnya boleh menjadi wajib bila Tuhan janji. Dan boleh jadi mustahil. Mustahil pada syarak Allah Ta'ala mengazabkan orang yang mukmin kekal dalam neraka. Mustahil lah, sebab Tuhan janji orang mukmin pasti akan keluar. Orang mukmin pasti akan keluar daripada neraka. Jelas Kemudian kata pengarang rahimahullah. Okey. Tadi kan dia kata semua takrif wajib, mustahil dan harus. Wajib dan mustahil dan juga harus itu ialah pengarang mentakrifkan dengan ma la yutasawwaru. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, itu mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, itu wajib. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu, ataupun dia kata ma yasihhu kan, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ini dibincang makna tasawur pula. Wa makna tasawuri, dan bermula makna tasawur itu al-idrak, ialah idrak. Tengok sini. Dia kata makna tasawur ialah idrak. Maka sebab itu kalau kita lihat pada ta'rif ni, ta'rif wajib pada muka surat 5 tu, al-wajib wajibu ma la yutasawwaru. Apa dia tafsirkan? Ai ma la yudraku. Jadi tasawur di sini dengan makna idrak. Mustahil pada muka surat 6 tu, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli, ai ma la yudraku fil aqli wujuduhu. Jadi wa makna tasawuri al idraku, dan bermula makna tasawur itu ialah idrak. Idrak tu makna reti, faham. Bila kata ma la yutasawwaru ai ma la yudraku, iaitu sesuatu yang tidak dapat ditasawur, tidak dapat dihukum, digambarkan pada akal. Kalau mustahil tak dapat gambarkan ada, wajib tidak dapat digambarkan akan ketiadaannya. Okey, jelas. Jadi tengok bagaimana satu-satu syarih menerangkan bagi kalam matan. Bagi kalam matan. Okey. Jadi benda air banyak dah. Ada apa. Jadi kerana itu faham makna tasawur yang digunakan dalam pentakrifan ini.
Bukan tasawur tu makna khayal. Itu ingat. Itu mungkin pengarang rahimahullah nak membuat kepada kita menekankan atau membicarakan masalah ini supaya nak membezakan tasawur dengan makna khayal. Orang tanya, contoh perkara mustahil apa? Contoh perkara mustahil apa dia? Contoh apa dia? Hak tadi sekutu bagi Tuhan tak? Tuhan kedua, ketiga. Okey. Kalau kita kata mustahil itu perkara yang tidak dapat ditasawur pada akal adanya. Dengan makna tasawur tidak dapat digambar dan dikhayalkan, dipikirkan. Dah tu boleh ada orang sembah Tuhan 2, 3, 4. Beratus-ratus ada. Dia boleh gambarkan pula ada Tuhan lain. Dia boleh ciptakan pula ada Tuhan lain. Dia boleh buat filem pula, buat movie pula ada Tuhan lain. Tidakkah itu dia telah mentasawurkan pada akal? Macam mana boleh adanya filem-filem yang menceritakan Tuhan banyak, kemudian dijasadkan dalam bentuk bentuk berhala-berhala? Kenapa? Tasawur. Dia tasawur. Dah tu boleh tasawur. Jadi tasawur di sini bukan makna menggambarkan dan mengkhayalkan. Tasawur ni bukan makna menggambarkan dan mengkhayalkan. Sebab tu ditekan makna tasawur sini, makna idrak. Idrak ni maksud apa? Penilaian dan hukuman akal. Makna bila kita hukumkan pada akal, akal tak boleh nak terima. Itu dia. Bukan tak boleh nak khayal. Khayal dengan maksud khayal tu macam-macam boleh khayal. Fa innal aqla yatasawwarul mustahil al-muhal, dia kata. Fa innal aqla qad yatasawwarul muhal. Kerana akal kadang-kadang dia boleh mentasawur dan menggambar. Tasawur dengan makna surah, merupakan benda mustahil, boleh. Akal boleh buat benda mustahil, boleh fikir benda mustahil. Tetapi bila tasawur dengan makna apa? Reti, faham. Akal bila tilik kepada Tuhan selain Allah, boleh terima tak? Itu akal bila tengok betul-betul, dia akan menghujahkan, akan menatijahkan bahawa mustahil ada Tuhan selain Allah. Faham sebab tu diterangkan makna tasawur. Wa ma'na tasawuri al-idraku. Jadi pada takrif tadi, ma la yutasawwar dengan makna ai ma la yudraku, perkara yang tak boleh diidrak, dipaham, reti dan dihukum oleh akal dengan ada atau tiadanya. Tengok kepada mustahil ataupun harus. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa inna ma bada'a bi taqsimi al-hukmil aqliyyi, hanya saja musannif memulakan dengan pembahagian hukum akal awalan, pada awal. Kenapa musannif memulakan kitab dia dengan pembahagian hukum akal mula-mula sekali? Li'annal mukallafa matlubun bi ma'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Kerana seseorang mukallaf itu matlub, dia dituntut untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang harus dan apa yang mustahil. Kita kena tahulah apa yang wajib bagi Tuhan, apa yang harus, apa yang mustahil. Wala yahkumu ala ma yastahil. Wala yahkumu ala syai'in bi annahu wajibun aw jaizun aw mustahilun hatta ya'rifa haqiqata dzalika. Wala yahkumu, dan seseorang mukallaf itu tidak dapat menghukum di atas sesuatu dengan bahawa sesuatu itu wajib ke, atau harus ke, atau mustahil ke, hatta sehinggalah ya'rifa haqiqata dzalik, sehingga dia mengetahui hakikat demikian itu. Demikian mana? Demikian wajib hukum akal tadi, wajib, mustahil, harus. Jadi sekarang ni apa yang dituntut oleh mukallaf? Mengetahui perkara yang wajib bagi Allah, perkara mustahil dan perkara yang harus.
Okey, macam mana kita nak tahu benda tu wajib, mustahil, haram? Kena tahu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu haram. Tiga-tiga yang kita panggil sebagai hukum akal. Jadi seorang mukallaf itu dia nak sampai kepada keimanan perkara yang wajib. Tak, bagi Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala mesti dengan mengetahui ta'rif dan juga hakikat bagi hukum akal itu. Kerana itu musannif memulakan perbincangan dengan hukum akal. Takkan dapat tahu kecuali kena tahu hakikat hukum akal yang tiga itu. Nampak? Okey. Jadi penting hukum akal tiga ni. Nampak benda sikit tapi biar kita faham betul-betul. Latih atas akal kita untuk menilai setiap perkara itu melalui neraka hukum akal. Walaupun kita sambil-sambil gurau atau sambil-sambil sambil-sambil berbual. Pedah nasi ni, apa hukum dia? Apa hukum pedah bagi nasi? Wajib, mustahil, haram? Hukum jadi kebanyakan jadi haram lah. Boleh juga lah jadi benda hak mustahil tu, boleh juga. Tengok. Jadi bila kita selalukan, lepas ni akan sebut, selalukan kita gilap dan juga asah pemahaman tentang akal ni, maka kita akan faham bila masuk kepada perbincangan tentang ilahiyat, benda-benda asah, kita akan senang faham. Tuhan bila timbul kekeliruan, Tuhan turun ke langit dunia 1-3 malam. Boleh, harus ke, wajib ke, mustahil? Ni hadis khabar, hadis khabar. Ni hadis khabar, ni hadis khabar. Jadi macam mana kita nak ukur tu? Mana salah tu? Salah hadis ke? Salah hukum akal? Macam mana kita nak nilai tu? Hadis bila dah sahih, sabit daripada Nabi, kita nak kata gitu, kita tuduh hadis. Jadi yang salah ialah cara pemikiran, pemahaman tu salah. Sebab apa? Sebab asas tidak mengetahui hukum akal ni. Sebab itu ramai daripada guru-guru masyayikh kita kata sebab kerana rosak dan juga tidak fahamnya berkaitan ketuhanan, mereka tidak mengetahui tentang hukum akal yang ketiga-tiga ini. Kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah, dia kata apa? Sababuhu annahum lam yahfazu baitaini minal kharidah. Dua bait daripada kharidah. Aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu thumma listihalah thumma aljawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Dua bait daripada kharidah tu. Apa dia hukum akal tu? Aqsamu hukmil aqli la mahalah. Bahagian hukum akal tidak syak lagi. Hiyal wujubu thumma listihalah, iaitu wajib kemudian istihalah. Sumal jawaz kemudian harus. Thalithul aqsami, bahagian akal yang ketiga. Fahfaz munihta lazzatal afham. Hafalah kamu, moga kamu diberi kemanisan kefahaman. Kerana kecelaru ni akhirnya kita tengok tak faham hukum akal. Sehingga kan ada seorang pendakwah di Indonesia tu, tapi ni rakaman lama dan dia telah tarik balik dan bertaubat. Tapi rakaman itu Allah Alam telah didelete atau tidak. Bila orang tanya ni, tanya apa? Tanya pasal arah ya. Tanya benda soalan arah makhluk ke tak? Ke apa tak ingat. Arash ini makhluk ke tidak? Ke apa dia tanya? Arash ni qadim ke apa? Siapa yang ingat? Siapa dia tengok? Qadim ke tidak tau? Tak mau sebut nama tu. Ikut lagi kan kena blok. Habislah channel YouTube. Buat mengikut dia ramai. Arash ni qadim ke tidak? Tak silap je. Siapa ada? Betul tak? Siapa ada tengok? Ada gen tafakus ni. Anda pernah share dah. Dia kata saya tidak tahu. Saya tidak tahu kata arash tu qadim ke tidak. Arash tu qadim ke tidak saya tidak tahu. Maknanya bagi dia boleh jadi arash tu qadim. Berat seorang yang pendakwah perkara asas boleh tak tahu selain pada Allah tu bukan qadim. Boleh ke dia tak yakin bahawa arah itu tak qadim. Bukan sebagang. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tolak pembahagian
jalanan kita 20 dah. Akidah ahli sunnah jemaah ni orang mengaji hukum akal, dia kata kita bukan cara hukum akal, kita cara hukum syarak. Situ pun jahil dah. Ya, tu ada juga. Tu hak Malaysia aja. Hukum apa? Hukum akal apa hukum syarak ah. Kita bukan nak cara tentang beriman ni bukan hukum akal, hukum syarak. Tak erti dah. Sebab itulah kita jangan jadi orang yang cepat menolak benda yang kita tak faham. Ngaji dulu, masuk dulu. Ngaji pula mengaji yang betul. Jangan pula mengaji yang mengarut pun. Sifat 20 ni ada juga. Ataupun hak mengajar dengan ajaran sesat pun ada juga. Tapi mengaji betul, faham betul-betul, lepas tu insya-Allah lah kita akan diberi kefahaman oleh Allah Taala. Fafham munihta ladzatal afhami. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Dalam live saya tak ada sini lah. Saya tak nampak sini. Wajib aridi itu adakah dalam kategori wajib akal juga? Wajib yang aridi dia menjadi wajib kerana ada arid, sesuatu yang mendatang. Yang mana pada asal sesuatu itu harus pada akal. Dia menjadi wajib kerana arid, sesuatu yang mendatang. Tadilah kerana janji Tuhan, kerana hukum syarak. Jadi dia itu pada asal termasuk daripada perkara yang jawaz aqlan, perkara yang harus pada akal. Yang menjadi wajib atau mustahil melihat kepada sesuatu yang lain. Kadang-kadang melihat kepada ta'alluq sifat ilmu Tuhan, ta'alluq kepada iradat Tuhan. Bumi yang manusia yang jalan dengan kepala, tengok dengan kaki, harus tak ada akal? Harus tak? Harus berlaku tak? Tak berlaku. Jadi macam mana? Mustahil arid, mustahil yang arid, melihatkan bahawa Tuhan tidak kehendak manusia jalan gitu di nizam, di dalam situasi dunia ni lah. Jadi perkara itu mustahil yang aradi ataupun arid, yang mendatang. Kenapa? Kerana Tuhan tidak menentukan manusia itu jalan dengan kaki, tapi harus tak berlaku. Tu hari kiamat kan, fahal yakubun nasu ala wujuhim aw apa ni, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Jadi jalan dengan muka gua ni heret muka aku. Antara azab yang kena kepada ahli neraka. Tapi dalam sistem dan dunia ini Tuhan menghendaki manusia jalan dengan kaki. Maka tak berlaku tu, kemustahilan tu arid, pada hukum asal dia itu harus. Okay. Lagi? Tak ada masalah. Tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.